Minit 2 lagi kot. Siapa yang pertama kali datang hari ini ya? Siapa yang masih baru ke? Ataupun baru pertama kali datang? Ke dah lama semua? Semua orang lama-lama dalam ni? Semua orang lama-lama ke? Ataupun ada yang masih baru ke kan? Baru first time. Naim, baru lah. Ni Naim yang mana ni? Naim cousin saya tu ke? Saya baru lagi. Oh, siapa tu Baru first time. Baru first time. Baru first time Okay. Baru join lah kira. Join dah lama. Baru tahun ni. Baru tahun ni, alhamdulillah. Okay, so rasanya kita boleh start. Saya diberitahu saya juga akan jadi MC pada malam ni. Dan saya juga adalah speaker lah. Sekejap ada orang tanya pula. Cik Muzamil ni tak ada passcode kan Cik Muzamil? Ada orang try masuk and then dia minta passcode. Tak ada dia, sepatutnya kalau klik link tu dia terus direct, tapi kalau nak password pun ada. Cuma nak bagi macam mana? Itulah. Password tu dia yang jenis join meeting, key in password. Tapi kalau klik link yang saya bagi tu terus direct je. Itulah. Ya, saya boleh je bagi ID dengan password saja. Boleh bagi sebab yang ni tak dapat masuk lah. Saya punya ID dengan password dia nanti WhatsApp dia orang saya personally. WhatsApp saya personally dan saya akan hantar pada ni lah. Kak Fazilah ada dalam ni ke? Ada Zul? Ada. Ada. Kak Fazilah MC lah Kak Fazilah. Saya rasa macam pelik pula saya MC, saya speaker. Okey. Jalan je. Jalan je. Tak dengar macam mana? MC and speaker sama lah tu. Sekejap saya nak hantar dekat kawan ni. Dia tak boleh masuk. Okey. So, Kak Fazilah boleh jadi MC ke? Malam ni kita bagi you special untuk jadi MC juga. Saya jadi MC ya? Okey. Alright. So, saya memperkenalkan diri ya. Okay, nama saya Zul Haizal bin Ahmad Fazir. Okay, saya merupakan dealer lah di Quantum Metal. Saya bermula pada tahun 2021, April 2021. Okey, jadinya tanpa membuang masa kita terus mulakan lah ya. Kita terus mulakan meeting kita malam ni, training kita malam ni. Okay. Boleh saya share ni ke? Saya share konten? Boleh Boleh. Konten Okey, nampak tak? Nampak kan? Nampak. Nampak, alhamdulillah. Okey. So dah lama saya tak bercakap dalam platform ini, Gravity Circle. Okey. Untuk yang baru tahu, saya ni di bawah Gravity Circle jugalah, tapi saya pun ada grup saya sendiri ya.
So saya pun ada invite group saya datang, itu yang tadi ada technical sikit, dia tak boleh masuk dan sebagainya kan. Okey, harap dia dah okey lah dalam ni. Okey, so malam ini saya akan bercerita tentang asas produk, terutama pada orang baru. Yang lama pun insyaAllah boleh juga refresh, boleh belajar juga ya. So ini berkenaan dengan asas produk untuk fasiliti GSA, GCA dengan GAE kali 10. GAE kali 5 saya tak cerita lah hari ini ya. Saya cerita berkenaan dengan GAE yang kali 10-nya. Okay. So presenter adalah saya sebagai seorang dealer. Nama saya Zul Haizal, boleh panggil saya Zul sahaja. And nanti kita akan mulakan Q&A di pada akhir slide inilah, di akhir presentation saya. Okay, pengalaman saya pernah bekerja lah sebagai seorang salesman dari office ke office, restoran ke restoran selama setahun selepas tamat SPM. Okay, ini pengalaman saya. Dan lepas tu bekerja sebagai AutoCAD operator selama 4 tahun. Dan kembali kepada bidang sales semula sebab memang minat sales jugalah akhirnya kan. Sebagai membership consultant di Fitness First. So saya pernah bekerja di gym, selama 3 tahun. Tapi sekarang kalau orang tengok saya sekarang dah membulat lah. Kan? Tapi selama 3 tahun saya pernah bekerja di gym. Tujuan kerja kat situ sebenarnya untuk menambahkan pengetahuan dalam bidang sales lah sebenarnya. Itu antara sebabnya. And then selepas tu bekerja sebagai sales consultant bersama syarikat telemarketing selama 3 tahun. Tujuan pun sama juga. Kenapa saya bekerja dengan telemarketing untuk memperkuatkan dari segi phone call. Sebab depan-depan tu saya belajar dengan Fitness First. And then untuk phone call, saya belajar dengan syarikat telemarketing lah. Untuk mempersiapkan diri untuk berbisnes sendiri. Memang saya berminat untuk bisnes sendiri lah. Okay. Dan akhirnya saya menjadi ejen insurans pada tahun 2010 sehinggalah sekarang. Sebelum tu sebenarnya saya banyak juga try lah. Syarikat MLM, syarikat macam-macam syarikat lah. Okay. Dan akhirnya melekat dengan insurans pada tahun 2010 sampai sekarang. Sampai sekarang saya masih lagi buat insurans dengan takaful. Okay. And saya akhirnya menjadi member di Quantum Metal sejak akhir April 2021 dan setahun selepas itu menjadi konsultan pada April 2022. So saya ambil masa lama sikit sebab saya tak fokus. Masa mula-mula saya masuk saya tak fokus. Berbuih-buih lah mulut Kak Fazilah minta saya fokus kan, minta saya buat itu ini tapi saya tak fokus. Sebab saya time tu lebih kepada bahagian takaful saya kan. Tapi saya adalah membeli kan, adalah profit sikit macam tu lah Okay, tapi akhirnya Dan siapa tak lah ni. Dan ni tak lah kau. pada tahun 2007. Tahun 2007 saya pernah simpan emas dan masa saya kahwin pun saya pernah bagi emas kahwin saya adalah dinar emas. Sebab saya tahu emas ni memang naik harga kan. So saya emas kahwin saya adalah dinar emas beberapa keping dinar emas lah ketika tu. So saya memang berminat dengan simpanan emas. Saya memang ada buat simpanan emas sendirilah, emas fizikal. So of course saya bermula dengan takut-takut kan. Betul ke tak betul kan, tapi bila kita kaji okey juga kan. Tapi akhirnya bulan 8 2022 tu saya mula belajar balik semula, belajar dengan Kak Fazilah, pergi buka booth Kak Fazilah buka booth saya follow kan. Dan sehinggalah sekarang saya betul-betul bermula dari September tahun lepas saya betul-betul fokus dekat sini. Okey. InsyaAllah tak lama lagi insyaAllah saya tengah kerja dealer developer and of course road to merchant selepas tu. Okey, so sebelum saya mulakan tentang tentang produk asas GSA, GCA dengan GAE ini, saya nak share dulu kenapa emas, kenapa kita patut menyimpan emas ni lah. Okey, sebab emas ni dia diiktiraf oleh semua orang. Semua orang iktiraf emas ni sebagai benda yang berharga, betul tak? Kan? Kalau katalah kita terjumpa emas kat tepi jalan kan, kita mesti stop, mesti ambilnya. Tak ada orang dia ternampak emas dia tinggalkan tepi jalan tu. Tak ada. Dia kalau terjumpa kan tak ada siapa owner dia akan ambil kan. So dia memang diiktiraf oleh semua orang sebagai benda yang berharga dari dulu hinggalah kini. Okay. And then dia bernilai intrinsik ya. Ada suara boleh mute ke? Saya ada dengar suara. Apa? Okey.
Hello. Fazila ke tu? Boleh mute kan tak? Okay. So emas ni bernilai intrinsik. Okay. Bermaksudnya dia bernilai dengan sendirinya. Okay. Memang dia harga emas ni boleh turun naik tapi dia tetap ada nilai. Maksudnya nilai dia tak akan pergi ke kosong. Dia tak akan pergi kosong. Dia tak macam mata wang. Mata wang memang dah ada kes-kes yang dia dah tak ada nilai dah. Orang buang wang ringgit, wang ke tong sampah pun ada. So emas tu ada nilai sendiri, bernilai intrinsik lah kita panggil, bernilai dengan sendirinya. And dia tak boleh dibinasakan. Takat leburnya pun 1065 darjah Celsius. Takat didih 2000 lebih kalau tak silap. Dia tak boleh dibinasakan. Even kalau katalah rumah kita terbakar sekalipun, insya-Allah dia takkan musnah lah. Takkan musnah pun. Sebab rumah terbakar pun dalam 300 hingga 400 darjah Celsius saja. Okay? So takat lebur lebih tinggi daripada tu. Sekiranya lebur sekalipun, dia tetap emas. Bila dia mengeras nanti pun, orang tetap akan ambil itu dan menyimpan sebagai barang yang berharga. Sebab emas adalah emas. Dia memang benda yang berharga. Tak boleh dibinasakan. Dan dia tak boleh dicipta. Kita tak boleh nak emas kita buat terus kan. Keluar dekat udara ke, bling-bling macam tu kan. Dia tak boleh dicipta, dia mestilah di-mining kan, digali. Okey. Okay, so dia limited. Dia tak boleh dicipta, dia tak macam mata wang. Mata wang dia kertas saja. Kertas yang kita boleh cipta, kita boleh printkan sebanyak yang mungkin dan kita letakkan nilai. So mata wang boleh dimanipulate, tapi emas ni memang susah nak dimanipulate lah. Memang susah nak dimanipulasi. Okay, price to weight ratio memang tinggi lah. Price to weight ratio. Contohnya macam 1 dinar, 4.25 gram. Boleh tak nak beli seekor kambing? Seekor kambing sekarang ni pun dalam 1000 lebih. Boleh. Okay. Maksudnya kita boleh membeli barang dengan menggunakan emas yang sedikit. Contohnya kalau katalah ayam, sekarang ni pun kita dengar cerita ayam pun dah nak naik harga kan, subsidi nak ditamatkan. So kalau katalah ayam katalah bernilai RM12. Maksudnya kalau 1 dinar 4.25 gram ni kita boleh pecahkan jadi 100 lah. Jadi 100 keping-keping tu boleh beli seekor ayam. Macam tu. So kalau kita memerlukan duit yang banyak untuk beli barang kan. Even kalau nak pergi umrah pun kita boleh jual 100 gram ataupun nak pergi haji kan 100 gram emas kita boleh jual untuk boleh pergi haji. Tapi kalau duit berpuluh ribu lah. So itu maksud saya lah, price to weight ratio yang tinggi. Okay. And then dia penyimpanan dan pelaburan yang baik untuk jangka masa panjang, sebab emas jangka masa panjang memang dah terbukti memang naik harga lah. Okay. And of course dia mampu melindungi aset kita daripada dirompak oleh inflasi. Okay. So tanpa kita sedar sebenarnya aset kita, terutama wang kita, menyusut nilai dan dirompak. Saya suka panggil dirompak. Kita tak sedar walaupun kita jaga duit kita, tapi sebenarnya perlahan-lahan duit kita ni dirompak oleh inflasi. Okay. So emas ni mampu melindungi aset kita tu daripada inflasi lah. So dia hedge against inflation. Okay. So kita masuk tentang inflasi pula. Okey, definisi inflasi maksudnya kenaikan harga barangan dan perkhidmatan dalam satu tempoh masa. Dalam satu tempoh masa tertentu, harga barangan kita makin lama makin meningkat. Okay. So inflasi diukur melalui indeks harga pengguna lah, IHP lah. So dia ada kategori-kategorinya. Dan apabila harga meningkat, satu unit mata wang kehilangan nilai. Maksudnya menyusut nilai. Okay. Bila harga barang meningkat je, kita punya mata wang menyusut nilai dia. Maksudnya perlu lebih banyak duit untuk beli barangan yang sama. Okay. And cycle ni memang berterusan. Memang akan berterusan sampai bila lah. Okay. So pakar ekonomi bersependapat lah yang inflasi berlaku apabila pengeluaran wang di sesebuah negara mengatasi pertumbuhan ekonomi. Maksudnya dia print lah. Maksudnya dia print. Ya, hello. Cik Muzamil. Tuan Muzamil cakap apa ke? Okay, so saya sambung. So sekarang ni kita banyak dengar. Ya? Tak ada. So sekarang, so seperti yang kita tahu
banyak negara yang print duit tanpa backup gold. Maksudnya dia orang boleh print sesuka hati saja. Okay? Macam di US yang berlaku di US. Itu yang apa ni? Itu antara yang menyebabkan inflasi lah sebenarnya. Bila apa ni? Pengeluaran wang tu mengatasi pertumbuhan ekonomi. Okey, so inflasi ni menjejaskan tak? Ya, memang menjejaskan. Menjejaskan kos sara hidup, terutama orang-orang awam macam kita lah. Okey, so bila harga barang naik kan, ada orang dia dah apa ni, tak kurang membeli lah. Bila harga barangan naik kan, orang kurang membeli. Bila orang bila kuasa membeli kita turun, problemnya pula turun jugalah pertumbuhan ekonomi. Bila orang kurang membeli kan, sebab harga barang tinggi, and so kuasa membeli makin turun and pertumbuhan ekonomi juga turun. So ini cycle dia. So macam mana inflation tu look like? Okey, macam ni contohnya. Contoh macam gambar tu kan. Nasi goreng ayam tu. Okey. So nasi goreng ayam, ayamnya ada kat situ tu, kat dalam tu lah. So contoh nasi goreng ayam. Dulu lah, katalah 10 tahun dulu ke 5 tahun dulu kan. Dulu nasi goreng ayam mungkin bernilai RM3 kalau kat bandar ni. Tapi sekarang ni nasi goreng ayam actually ada lebih, ada RM8 pun saya pernah kena. Nasi goreng ayam yang sama bernilai RM6. So dulu sepinggan nasi goreng ayam berharga RM3 je. Sekarang dah naik. Okay. Jadi kita perlu bayar nilai 2 kali ganda untuk sepinggan nasi goreng ayam yang sama. Maksudnya barang yang sama, tapi duit makin banyak untuk membelinya. Okay. So duit ni semakin kurang kuasa membeli. Okay. Cuba andaikan, ni baru nasi goreng ayam kan tau. Cuba andaikan perkara yang sama ni berlaku pada belanja dapur kita lah, grocery kita. So dulu dengan sekarang kita perlu bayar 2 kali ganda. Ni kalau ayam naik harga ni sebab subsidi dah tak ada, memang banyaklah barang akan naik harga. Even nasi goreng ayam ni pun akan naik harga lagi. So sekarang anda perlu bayar 2 kali ganda belanja dapur keluarga dengan gaji yang sama. Gaji kita ni slow pula naik dia. Untuk yang gaji cukup-cukup makan memang terasa lah kesannya. Problem dia, gaji memang tak selaju inflasi. Inflasi lebih laju kenaikan dia berbanding dengan gaji. Saya rasa ramai yang setuju ni lah. Masih ramai yang tak boleh menampung kos sara hidup yang makin meningkat. Okay, even gaji RM3,000 di bandar pun dianggap sebagai taraf miskin lah. Okay, di bandar, terutama di Kuala Lumpur ni, masih ramai yang tak boleh menampung kos sara hidup yang makin meningkat. So this is what happened. Okay. Dan apa jenis-jenis inflasi tu? Okay, ini antara jenis-jenis inflasi yang saya dapat lah. So inflasi kerana permintaan, demand. Okay. Bila kita ada duit yang banyak, demand kita tinggi, permintaan meningkat, inflasi pun boleh meningkat juga. Sebab bila permintaan meningkat, ramai sangat orang berminat dengan satu barang ni, barang ni pun boleh naik lah. So inflasi boleh meningkat. Inflasi sebab desakan harga, mungkin tenaga kerja yang ramai, harga barang mentah meningkat saban tahun. Inflasi juga boleh meningkat disebabkan itu. Inflasi yang terbina disebabkan harga barang yang makin naik tiap tahun, perkhidmatan meningkat, tenaga kerja menuntut gaji setiap tahun. Orang nak upah kan, dia buat kerja mestilah dia nak upah dia kan, tapi upah dia takkan sama je tiap tahun kan, sebab harga barang, kos sara hidup pun makin naik. So tenaga kerja pun menuntut gaji yang tinggi. So kat mana dia akan charge? Kos pembuatan kat mana dia akan charge? Dia akan charge, lama-lama dia akan charge pada pengguna juga akhirnya. Okay. So inflasi yang terbina. Okay. Dan inflasi sebab ringgit yang makin melemah berbanding USD. Kalau kita ada suka barang-barang import, kalau ekspor okey lah kan, kita dapat terima ringgit yang banyak kan. Tapi kalau kita import barang tu, barang import tu pun jadi lagi mahal. Okay. So maksudnya barang yang sama disebabkan ringgit kita melemah, kita import juga barang itu, memang dia makin mahal lah. Okay, kalau yang mengimport tu jual pada orang lain, dia akan charge pada orang ramai. Okay. Tapi harga barang import jadi lebih mahal ni pun ada kebaikannya juga. Kebaikannya, orang akan pergi, mungkin ada setengah-setengah orang dia akan pergi lokal. Okay. Contoh kalau barang pekanan lah, tak nak lagi makan import punya kan, kita ambil lokal je lah sebab barang lain import dah mahal. Tapi kalau semua orang pergi ke barangan lokal pula, kalau supply tak cukup, demand dah tinggi, supply tak cukup pun boleh menyebabkan inflasi juga. Kan? Demand tinggi tapi supply tak ada kan, supply tak cukup kan. Macam kes apa telur apa semua tu kan. So itu pun boleh menyebabkan harga barang naik. Okay?
So inilah vicious cycle dia kan. Memang akan terjadi lah. Bagi saya ini memang teruk lah. Makin lama makin meningkat lah. Okay. So untuk mengawal ini, so kerajaan dia kenakan ni lah OPR. Macam tahun ni berapa kali kita kena OPR kan. Tahun lepas pun berapa kali kena kan. Tahun lepas kena, tahun ni pun kena juga kan. So OPR ni, Overnight Policy Rate ataupun kadar dasar semalaman lah, adalah usaha kerajaan untuk menurunkan kadar inflasi dengan menaikkan interest, menaikkan faedah. Okay? Bila OPR naik kan, orang kurang belanja lah sebab dia bayar faedah lebih, dia bayar interest hutang lebih sebab semua orang berhutang kan. Hutang rumah, hutang kereta, loan apa semua kan. So bila faedah naik, orang kurang berbelanja lah kat luar. So bila permintaan kurang, inflasi pun akan turun. Okay? So inilah caranya nak, memang sakit lah kena kan. Tapi inilah cara kerajaan untuk try menurunkan inflasi. So kadar inflasi Malaysia tahun 2023 kan, yang kerajaan announce adalah lebih kurang 3.3% lah. And then kerajaan cuba kurangkan biasanya dalam 2% lah, macam tu lah lebih kurang. Tapi harga emas meningkat. Kalau kita tanya pakar-pakar, dia orang kata secara purata antara 10 hingga 20%. 10 hingga 20% kan. Tapi kat sini saya tulis purata untuk orang kata tu tak nak over promise apa kan. Kita tulis 10-11% lah. Okay. Berbanding purata. So maksudnya even kalau 11%, 11 tolak 3 pun kita masih ada lebih lagi. Inilah kita kena cari instrumen yang boleh melawan inflasi. Kalau kita simpan duit kat bank, memang dirompaklah inflasi secara perlahan-lahan. So kita terpaksa guna duit yang banyak untuk bayar barangan yang sama. Ini memang berterusan saban tahun. Okay? So kita kena ada satu instrumen yang boleh melawan inflasi. Okay? Dan salah satu yang paling mudah bagi saya yang senang nak beli, nak dicairkan juga adalah emas. Okay, so kita masuk kepada quantum meter sekarang ni. Tadi pengenalan lah, ekonomi sikit kan. Okay, sistem dan fasiliti quantum meter. Okay, quantum meter ni adalah platform sahaja. Okay, yang mana kita boleh membeli emas dalam platform quantum meter ni. Okay, quantum meter ni dapat emas di mana? Di Perth Mint sebagai pembekal emas. Tapi sekarang ni quantum meter juga dah jadi major shareholder dengan Berseragol. So insyaAllah kita akan ada apa orang kata tu, emas kita sendirilah yang sebab Berseragol ni adalah syarikat pelumbungan emas. So quantum meter adalah major shareholder dekat Berseragol. Okay. So and then facility untuk GCA and GAE daripada Bullion Bank. Okay. GSA tu kat Perth Main lah. And facility untuk GCA dengan GAE kita dapat daripada Bullion Bank. And emas kita disimpan di Bring Singapore, which is a third party security vault, merupakan ahli LBMA, and security vault ini adalah yang bertaraf dunia dan diinsurankan oleh Lloyd's of London. Okay. And ada kita tak ada komitmen dalam quantum meter ni. And then tiada nilai tetap untuk kita beli emas. Cuma kita ada nilai minimum. Contohnya macam di GSA, nilai minimum adalah RM10. Kalau nak buat GCA, dulu 100.5 lah. Tapi sekarang ni saya dengar dah 120. 120 sebulan untuk GCA. Kalau untuk GAE kali 10, dalam lebih kurang satu unit $250. Itu GAE kali 10. Kalau GAE kali 5, satu unit $25. So dia ada nilai minimum saja. Dan tiada nilai yang tetap untuk kita membeli emas di quantum meter. Okay? So kita boleh beli sebanyak mana, tak ada nilai yang tetap. Dan tak wajib juga beli setiap bulan. Ada ramai orang yang baru jumpa dengan saya ni, kena buat setiap bulan ke? Saya cakap ini bukan insurans, bukan takaful kan, yang kena bayar setiap bulan. Kalau tak bayar boleh lapse kan. Ini tak ada. Itu pulang pada kita lah. Tapi dinasihatkan baguslah kalau kita menyimpan setiap bulan, membeli emas setiap bulan. Sebab kita tahu emas ni makin naik kan harganya kan. So baguslah kalau kita buat setiap bulan. Tapi tak wajib, quantum meter tak wajib mewajibkan membernya untuk kita membeli emas setiap bulan. Tak wajib pun. Terpulang pada kita, nak beli setiap hari pun boleh kan. Nak rongak-rongak pun boleh. Kejap beli, kejap tak beli, kejap beli balik kan. Terpulang, ni simpanan kita sendiri ataupun belian emas kita sendiri. And then tak ada hutang. And then untuk GAE, untuk GAE kali 5, GAE kali 10, kita tak perlu top up pun. Tak ada margin call pun. Maksudnya modal kita tak hangus lah. Okay? Kalau macam di pelaburan lain, dia boleh kena top up lah, hangus lah produk dia kan. So walaupun harga jatuh menjunam sekalipun, terjunan tiruk sekalipun kan,
Selagi kita tak jual, kita tak rugi sebenarnya. Kita nampak paper loss saja. Tapi selagi kita masih pegang, masih hold lagi emas kita tu, kita tak akan rugi. Okay? So itulah maksud saya ni, dia tak ada margin call. Okay? Alright, kelebihan platform dalam quantum metal ini. First kali terutama untuk orang Islam, kita perlukan sebab emas tu memang dah halal lah of course, tapi kita nak tahu dia punya transaksi dalam quantum metal ni pun mestilah berlandaskan syariah. So alhamdulillah kita dapat patuh syariah dalam dan luar negara. Di Indonesia pun kita dah dapat syariah itu. Dan kita adalah pemilik mutlak, okay? Dalam quantum metal ni, pemilik mutlak simpanan kita tu, emas kita itu. Okay, and then dia sesuai untuk semua lapisan masyarakat, tak kira siapa pun. Kita boleh simpan, even untuk kanak-kanak pun boleh. Tapi kena buka joint account lah. Kita boleh simpan untuk siapa pun, even student, yang bekerja, yang berniaga sendiri, daripada B40 to T20, semua orang boleh membeli emas atau menyimpan dalam quantum metal. Memang sesuai untuk semua orang. Dan emas ni mudah dicairkan. Okay? So mudah berbanding dengan lain lah. Sebab saya juga ada property, tapi property susah juga nak jual. Saya pun ada try jual property, susah saya nak jual. Lagi-lagi dalam keadaan ekonomi sekarang ni, susah orang nak membeli kan. Melainkan below market price kan. Takkan kita nak jual below market price pula kan. Kita mesti nak jual dalam untung. Okay, tapi emas emas ni ada senang dicairkan. Terutama emas dalam quantum metal ni lah. Okay? Saya sendiri pun dah berapa kali dah jual emas. Bila profit jual emas kat quantum metal. Ahli-ahli dalam ni pun dah ramai dah yang untung, yang dapat profit melalui penjualan harga emas bila harga emas naik lah. Okay. Dan emas kita ni diinsurankan 100%. Okay, sebab kita emas kita ni quantum metal simpan dekat Brinks, and Brinks dah insurankan dengan Lloyd's of London. And then kita ada facility yang mana mempunyai keuntungan sehingga 10 kali ganda. 20 kali ganda pun dah ada dah sekarang ni. Okay. Tapi bukan melalui online macam ni lah. Dia ada caranya dengan QM Jewellery. Kita dah ada QM Jewellery sekarang ni. So kita dah ada 20 kali ganda. Kita tengah menunggu ni 15 kali bila nak keluar. InsyaAllah harapnya dia keluar tak lama lagi lah. Okay, and kita juga ada facility yang mana kita boleh menyimpan aset, boleh cipta aset daripada perbelanjaan kita, daripada komitmen kita sendiri. Kalau dulu kita tak boleh buat, komitmen kita akan jadi belanja hangus. Tapi sekarang ni, belanja hangus kita pun atau komitmen kita pun boleh jadi sebagai aset kita juga. Ini kita boleh buat urus niaga secara online. Okay? And offline tu bagi saya buat QM Jewellery itulah. Okay? So, online dan offline. QM Jewellery pun kita dah boleh beli emas, even boleh beli gold bar daripada QM Jewellery, bukan saja emas 916. So, ini kelebihan platform dalam quantum metal. So, 4 produk quantum metal, kita memang dah ada emas fizikal. Memang daripada dulu pun kita beli emas memang bersandarkan dengan emas. So bila kita nak withdraw emas memang dapat. So kita ada emas fizikal 999 memang daripada dulu. Dan sekarang kita dah ada emas fizikal 916. Emas perhiasan pun dah ada dah. Kedai yang pertama sekarang ni ada di Paragon Mall di Penang. QM Jewellery. Dan insyaAllah QM akan buka banyak lagi cawangan di seluruh Malaysia ni. So kita ada emas fizikal ini 999 dan 916 untuk emas perhiasan, dan kita ada GSA Gold Storage Account, kita ada GCA Gold Convert Account, dan kita juga ada GAE Gold Asset Enhance. GAE setakat ni kita ada kali 5, kali 10, dan kali 20 ini hanya melalui QM Jewellery sahaja. Itu next time sesiapa boleh bercerita pasal tu lah. Kalau saya dah buat pembelian, insyaAllah saya boleh bercerita lah. Okay, ini berkenaan dengan Gold Storage Account. Okay, sekarang kita dah masuk berkenaan facility. Ini yang saya nak bercakap sebenarnya. Okay, Gold Storage Account ataupun GSA. Kita boleh beli emas serendah RM10. Okay, nak beli setiap bulan boleh, nak beli hari-hari pun boleh, setiap minggu pun boleh. Minimum RM10. Maksimum tak ada maksimum. Kita boleh simpan atau membeli emas sebanyak mana kita nak. Okay. Dan kita boleh jual emas bila masa. Dia tak ada orang kata tu lock ke, tak ada. Dia tak ada bila dah beli ni kena lock 3 tahun. Lepas 3 tahun boleh jual. Macam setengah-setengah produk pelaburan. Tapi ini tak ada. Kita boleh beli dan kita nak jual juga pada hari yang sama pun boleh. Tapi jangan buatlah sebab memang kita rugi. Bila kita beli tu dah kena 7% spread dengan GSA. Kalau kita jual juga pada hari yang sama memang kita rugi terus lah. Tapi saya memang tak nafikan ada seorang
klien saya yang buat. Dia saja-saja nak test. Dia beli dan dia jual juga pada hari yang sama untuk membuktikan boleh atau tidak jual. Memang boleh lah. Cuma saya pelik kenapa dia jual kan pada hari yang sama tu kan. So bila kita jual tak ada spread down ataupun markdown. Ini antara kelebihan dalam GSA. Okay. Bila kita jual balik pada ataupun buyback QM beli balik pada kita, QM tak ambil keuntungan langsung, tak ada markdown lah. Okay. And then kita ada facility yang mana kita boleh transfer emas kepada akaun GSA orang lain. Asalkan dia ada akaun QM, kita boleh transfer pada GSA third party serendah RM1. And then emas kita disimpan di Brings dan tak dikenakan upah simpan. Kalau kita simpan emas fizikal kita sendiri di safe di security deposit, of course kita kena bayar. Tapi QM dah buka dah untuk kita dengan Brings. Dan tak dikenakan upah simpan langsung. So itu yang menariknya, yang bagi saya antara yang best lah. Sebab bukan senang nak buka dekat Brings ni. Kalau setakat nak buka 100 gram tu memang dia tak pandang. Dia kena buka dengan banyak, dengan kuantiti yang banyak lah. Okay, and then emas fizikal kita standard LBMA, maksudnya mempunyai kualiti yang tinggi, yang boleh baca tentang LBMA ni. Okay, and then boleh dikeluarkan sekecil 0.01 gram dan sehingga 1 kilogram. Tapi kalau kita keluarkan emas fizikal ni, of course dia ada charge premium dia lah. Dia tak sama lah dengan emas yang kita beli dekat dalam GSA. Sebab bila kita keluarkan dia ada charge premium dia. Charge insurans dia, delivery dia kan, cost minting dan sebagainya. And kita boleh ambil emas fizikal kita tu, kalau kita nak withdraw emas kita daripada GSA ni, kita boleh ambil dekat Arhanu Tekun. Kita boleh minta QM deliver terus to our doorstep. And kita juga boleh ambil dekat ATM machine lah. Setakat ni ATM machine QM ni ada di Penang, di HQ dan ada juga di PJ, di Selangor. Okay. Setakat ni ada 2 lah. Tapi saya pernah try lah dekat delivery, saya pernah try. Memang okey, dia hantar. Setakat ni saya pernah try kat delivery saja. Di ATM machine belum try lagi, tapi insyaAllah saya akan cuba insyaAllah. Okay. Tapi di ATM machine kita boleh keluarkan minimum 10 gram. Okay. Kena keluarkan minimum 10 gram kalau nak keluarkan dekat ATM machine QM. And satu lagi kelebihan dalam GSA ni, kita beli emas dengan harga live dunia. Okay. Ini tak ada syarat bagi gram emas. Ada setengah-setengah company dia ada syarat. Untuk active account mesti ada syarat gram emas tu. Kalau kita keluarkan semua, account kita pun tutup. Tapi tak ada masalah dalam quantum metal. Kita boleh keluarkan semua sekalipun, biar zero kat GSA tu, account kita masih aktif. Tak ada masalah, tak ada syarat untuk menyimpan baki gram emas. And spread kita antara yang rendah di pasaran, hanya 7% sahaja kalau kita beli emas dekat GSA ni. Okay, so apa bezanya antara emas digital GSA dengan emas fizikal? First of all, emas digital walaupun kita beli dalam bentuk digital, sebenarnya kita bersandarkan dengan emas fizikal. Okay, itu antara syarat untuk dapat syariah compliant. Dia mesti bersandarkan emas fizikal. Okay, so apa perbezaan dia? Markup dia berbeza. Which is kalau digital ni kelebihan dia, markup dia rendah lah 7%. Tapi kalau kita beli emas di luar, dia boleh charge antara 10 hingga 40% lah. Emas fizikal dia lagi mahal. And then bila kita jual balik emas kita, tak ada markdown. QM tak ambil pun markdown ataupun spread down daripada harga semasa. Tapi emas fizikal ada. Kita beli ada markup, kita jual balik dekat kedai emas pun ada markdown. Dia ada markup and markdown. So kalau katalah, masa kita beli dulu ada markup 10% and then kita jual balik kat kedai ada markdown 10%, sekiranya kita nak untung 100%, kita kena tunggulah harga emas naik 120%. Barulah kita boleh untung 100%. 20% ekstra tu untuk offset lah yang markup dengan markdown ni. So dia lambat. Tapi kita tak ada markdown. Maksudnya apa saja yang melebihi 7% kita dah untung dah dekat GSA. Asal lebih 7% je kita dah mula untung dah. So dia lebih cepat nak profit lah dalam GSA. Okay. And kita tak ada charge premium kalau dalam emas digital GSA. Tapi kalau kita beli emas fizikal, of course lah ada. Macam saya cakap tadi, delivery, cost dia, insurans, cost minting, sebagainya. So dia ada charge premium. Even kita keluarkan dalam bentuk fizikal dalam withdraw, kita nak keluarkan physical gold, dia akan adalah charge-charge ni semula. Okay. Simpanan Brings percuma, tak perlu bayar pun di security vault yang QM dah sediakan untuk kita dengan Brings ni. Diinsurankan lagi 100%. Kalau kita simpan sendiri, simpan kat rumah memang tak ada insurans lah. So kita mungkin nak simpan dekat security vault kita sendiri kan.
safe deposit kita sendiri. Tapi kita kena bayarlah upah simpan dia. Tapi di Brinks tak perlu bayar. Tapi emas kita ada di sana. Okey, pencairan mudah. Bila-bila masa terus masuk dalam akaun bank. Bila-bila masa kita bila-bila masa terus masuk pula. Bila-bila masa kita boleh jual pada QM. Okay? Bila-bila masa boleh jual, and then dia akan masuk ke dalam bank account kita lah. Dia akan ambil biasanya antara 1 hingga 5 hari waktu bekerja. Okay? Tapi emas fizikal ni kita kena carilah tempat. Kena cari masa, cari tempat untuk jual emas kita tu. Mungkin nak survey lagi kan. Mana yang bagi murah sikit kan. Memang macam tu punya. Kedai ni cas mahal sikit markup dia ambil mahal sikit, kedai ni ambil murah sikit so kita nak survey lagi. And then saya pernah dengar cerita masa harga emas naik tinggi, biasanya masa emas harga naik tinggi lah paling best sekali untuk kita jual kan. Tapi ada orang dia try jual emas dia dekat kedai emas tak nak ambil. Sebab apa? Bila harga emas naik tinggi, orang kurang membeli emas kat dia. Bila orang kurang membeli emas kat dia, macam ni nak beli emas? Dia tak ada duit nak beli emas tu. Ini pernah keluar dalam surat khabar lah. So suka nak cari tempat untuk jual emas, emas fizikal ni. So ini antara yang pengalaman lah yang kita pernah jumpa lah. Okay, so spread macam saya cakap tadi 7% of course. Okay. So spread tu apa maksud dia? Spread tu adalah perbezaan harga beli dan harga jual emas. Perbezaan dengan harga semasa lah. Dia ada spread up, spread down. Semakin kecil spread, semakin cepatlah kita untung. So kalau kita beli kat kedai fizikal, kedai emas, macam saya cakap tadi 10 hingga 40%. So lambatlah nak untung tu. Okay? So kita boleh tunjuk contoh dekat sini. Ni contoh live yang sebenar juga kat sini. Macam contoh emas digital ni kan. Kalau kita tengok sini 30 hari je kan. Dan naik dah percentage kan. So boleh dapat tau. Even dalam setahun tu pun boleh dapat sebenarnya. Tapi emas dia turun naik lah. Tapi kalau kita nak emas fizikal, nak jual balik emas fizikal dengan cas premium dia katalah 40-50%, selepas 5 tahun tu baru kita untung. Tengok 5 tahun tu kan 65%. Maksudnya selepas 5 tahun tu barulah kita untung, baru start untung sebab nak cover balik kos premium tu, cas premium dia tu. Okay? Selepas 5 tahun, that's why lambat. That's why dia slow sikit sebenarnya. Slow banyak lah sebenarnya emas fizikal ni. Sebab saya dulu pernah jual emas fizikal ni, agak slow lah sebenarnya. So berbanding emas yang digital, terutama dalam QM ni lah. Okay, so habislah berkenaan dengan GSA. Okay, Gold Storage Account. Okay, so kita akan masuk dekat Gold Forward Account juga, GCA. Saya harap saya cakap tak laju sangat. Okay. So Gold Convert Account ni antara salah satu kita punya killer produk yang memang orang buat setiap bulan. Ramai yang buat setiap bulan. Ada yang saya dengar buat setiap minggu pun ada yang buat setiap hari pun ada. Di Indonesia saya dengar yang buat setiap hari pun ada. Terutama peniaga lah, peniaga yang dia punya cash tu memang dapat hari-hari. Dia ada yang buat tiap-tiap hari. So apa itu GCA ni? Dia berkonsepkan pajak tau. Dia berkonsepkan pajak gadai. Tapi GCA ni bukanlah pajak gadai sebenarnya. Okay? Dia bukan pajak pun. Tapi dia berkonsepkan pajak seperti apa ni lah, pawn shop lah, seperti Arahno lah. Okay? Okay. Dia punya management fee ataupun profit rate, sekarang dia panggil profit rate, adalah serendah 3.5% setahun ataupun sekitar 0.29% sebulan. Okay. Pembiayaan serendah 85%. Maksudnya kalau kita ada emas kat dalam GSA, kita nak pakai duit tapi tak nak jual gram emas kita tu kat GSA tu, mungkin sebab harga jatuh, rugilah kalau terjual kan. Tapi kita nak pakai duit sangat-sangat, kita boleh convertkan dekat GCA ni. Saya tak panggil pajak tau, sebab dia bukan pajak pun sebenarnya. Dia berkonsepkan saja kan. So kita boleh convertkan dekat GCA ni. Macam itulah cerita dia. Ataupun kita ada pendapatan daripada kita ada income lah contoh. And then sebelum kita buat belanja, kita beli GSA dan kita terus convertkan. And then kita akan dapatlah 85% masuk balik pada akaun bank kita. So simpanan kita ada, duit untuk perbelanjaan pun ada. Okay. And then fee ni, yang profit rate ni dikira atas pembiayaan 85%, bukan atas nilai marhun. Okay. Nilai marhun ni berbeza dengan macam ada bunyi ada sesiapa turn on ke, minta mute balik Okey, kalau kita buat dengan pajak gadai yang sebenar contoh dengan Arahno lah contoh fee
fee tu ataupun management fee tu yang tahunan tu dia dikira atas nilai yang kita letak. Biar je lah dia keluar masuk bilik. It's okay. Tutup lampu, buka je pintu. Biar dia nak jalan. Siapa tu ya? Dia nak jalan. Jalan mana tu? Boleh mute kan tak? Okey. Bahaya tau kadang macam ni tau. Takut kita tercakap benda-benda yang kan, benda-benda yang ni lah. Sebab dulu pernah juga kan, adalah kes-kes pernah dengar orang berdengkur pada juga. Nasib baik saya tak ada ni, tak kena. Dalam training ada orang berdengkur kan, sebab dia terlupa nak off kan. So saya harap saya tak adalah memboringkan orang di sini ya. Okay. Alright, so kalau pajak gadai di luar, dia akan kira daripada nilai marhun tu tau, nilai yang contoh kalau katalah kita ada emas bernilai 10,000 kan, and then kita pajak kan, kita nak pakai duit kita pajak kan, management fee tu dia akan charge atas nilai yang 10,000 tu lah, bukan nilai pembiayaan tu tau, nilai yang 10,000 tu. Tapi di GCA ni, that's why saya cakap dia bukan pajak. Fee yang tadi tu 3.5% setahun tu dikira atas pembiayaan 85% tu, bukan nilai marhun tu. Katalah 10,000 kita letak kan, 3.5% tu bukan dekat 10,000 tu, dekat 8,500. Tu masuk dia lah. So itu antara kelebihan GCA. And then dia tak ada waktu tebus pun. Emas kita tak akan dilelong. Kita boleh tebus bila masa kita nak. Harga emas tak lock. Dia memang ikut harga live emas. And then dia tak ada limit masa. Okay, kontrak selama 5 tahun, kita boleh tengok dalam kontrak kita selama 5 tahun, tapi dia auto renewal sekiranya kita masih belum lagi tebus ataupun kita jual. Okay, belum lagi jual. So dia auto renewal lah. Okay, dia tak ada limit masa langsung. Profit rate tak perlu bayar tau. Walaupun profit rate tadi tu, kita cakap setahun kan, 3.5% setahun. Profit rate ni tak perlu pun kita bayar. Kita boleh tak bayar, nak bayar pun boleh. Dia ada option nak bayar profit rate pun boleh, tapi tak nak bayar pun boleh. Kita boleh tunggu sampai kenaikan harga emas tu lah yang akan bayar profit rate kita ni. Berbeza dengan di luar sana yang mana kita memang terpaksa bayar. Okay? And then kita ada pilihan untuk tebus atau jual. Jual ni kita tekan terminate lah. Kalau di Arahnu kita boleh lah. Kalau boleh saya tak namakan, tapi dah nama beberapa kali. Okay, kalau di pajak gadai luar, kita hanya boleh tebus saja, kita tak boleh jual. Tapi di GCA ni kita boleh pilih untuk jual juga. Tebus pun boleh. Ini perbezaannya lah. Okay? Antara GCA dengan syarikat di luar sana lah yang berkenaan dengan pajak gadai. Okay? So pembiayaan di GCA ni 85%. Di Arahnu ni saya dengar, saya tak pernah buat, tapi saya dengar antara 70 hingga 75%. Okay? So kalau salah minta tolong betulkan saya, sebab ini apa yang saya dengar daripada orang beritahu saya lah, antara 70 hingga 75% daripada nilai marhun tu lah. Kita dapat 85%. So kat sini pun dah lebih tinggi dah. And then kita punya profit rate ataupun fee ataupun management fee 3.5% setahun daripada nilai pembiayaan. Tapi di pajak gadai luar antara 1 hingga 2% daripada nilai marhun tu tau. Nilai yang emas yang kita letak kat situ, bukan dari nilai pembiayaan yang 70% tu, bukan nilai yang marhun tu. Okay? And then bayar fee di GCA tak perlu pun bayar fee. Okay? Kita boleh tunggu sampai di cover oleh kenaikan harga emas. Biar harga emas tu, kenaikan harga emas tu nanti akan cover management fee ni ataupun profit rate ni. Tapi di Arahnu perlulah. Setiap 6 bulan kita kena bayar. Kalau kita nak renew, setiap 6 bulan kita kena bayar. So kalau katalah dia charge 12% setahun, maksudnya setiap 6 bulan kena bayar 6%. 6%. Di GCA tak ada waktu tebus. Okay? Tak ada. Dia tak ada limit. Kita boleh tunggu selama mana kita nak. Okay? Di tempat lain, di kedai pajak di luar sana, memang dia ada waktu tebus. Ada limit masa. And kalau dah kita dah terlebih limit masa tu, memang emas kita memang berisiko untuk dilelong. So ini yang terjadi di luar lah. Dan kita boleh tebus atau jual juga di GCA. Ada pilihan, nak tebus pun boleh, nak jual pun boleh. Tapi di tempat lain, kita boleh tebus sahaja. Pajak gadai luar boleh tebus sahaja. Tapi kat sini kita boleh arahkan GCA untuk jual. Itu antara kelebihan lah. Okay, GCA ni platform online sahaja. Kalau di Arahnu kita kena pergi. Kita kena pergilah ke kedai, ke tempat yang berdekatan. Kena bawa lah yang physical emas tu. Tapi di GCA ni kita boleh buat, even nak buat
at the comfort of our home kan. Waktu malam pun kita boleh buat. So itu kelebihan online lah. So siapa yang patut buat ni sebenarnya? Siapa yang boleh buat? Sesuai untuk siapa GCA ni? Sebenarnya sesuai untuk semua orang sebenarnya. Semua orang pun boleh. Terutama yang ada pendapatan lah. Kan? Kalau tak ada pendapatan macam nak beli emas kan. So sesiapa sahaja yang ada pendapatan, sama ada datang daripada gaji ataupun pendapatan daripada bisnes, daripada pencen, kan? Memang boleh lah. Boleh sangat lah untuk buat GCA ni. Okay? And then of course, semua orang ada expenses kan. Kita ada belanja hangus yang kita kena hanguskan setiap bulan. Dulu belanja hangus ni pergi tak kembali. Tapi sekarang dengan ada GCA ni, kita boleh selamatkan belanja hangus kita. Kita boleh ikat belanja hangus kita dengan emas. So sesiapa sahaja yang ada expenses, bukan sahaja persendirian, syarikat-syarikat, company-company pun ada expenses juga. Nak bayar rolling modal, nak bayar gaji pekerja dan sebagainya kan. Letrik, kedai dan sebagainya lah. So sesiapa saja yang ada expenses, dia boleh menggunakan fasiliti GCA ni. And then fasiliti GCA ni untuk sesiapa yang nak cipta aset, tapi dalam masa yang sama nak juga ada cash untuk bayar komitmen, untuk bayar rolling modal kalau bisnes lah. Nak ada aset, tapi nak juga ada cash. Memang sesuai untuk mereka ni lah. Okay? And of course nak selamatkan belanja hangus. Nak selamatkan komitmen kita daripada terbakar begitu sahaja kan. Supaya satu hari nanti belanja hangus kita ni boleh kembali semula pada kita dan insya-Allah bawa profit sekali. So GCA ni sebenarnya bagus untuk middle to long term lah sebenarnya. Lebih baik lagi. Sama macam GSA lah, dia bagus untuk middle to long term. Okey, ini projection yang saya buat. Ini saya guna dengan Kilogo dan saya downloadkan, dia keluar macam ni lah. Ini contoh projection GCA daripada perbelanjaan selepas 5 tahun. Okey. Dengan emas dalam lebih kurang RM300 per gram dengan anggaran harga kenaikan emas 7% setahun saja. Saya tak over promise pun. Pakar-pakar cakap harga emas naik antara 10 hingga 20%. Saya buat lagi konservatif lagi lah. 7% je saya buat. Kalau kita buat GCA ni, even harga emas naik 7% setahun dalam masa 5 tahun. Kalau konsisten kita buat GCA RM5,000 sebulan, selepas 5 tahun boleh dapat cashback tu yang di bawah sekali tu. Net cash out tu RM123,225. Selepas tolak management fee untuk 5 tahun dan selepas tolak monthly lepas tolak total convert lah. Total convert ni ada kat sini RM255,000 tu. Okay? Selepas tolak total convert RM255,000 tu dan selepas tolak total management fee tu RM26,000, masih lagi ada balance RM123,225. Berbeza kalau kita simpan sendiri. Contoh kita simpan RM5,000 setiap bulan. Kita pendapatan kita RM5,000 kita simpan RM700.5 setiap bulan di bank. Selepas 5 tahun kita cuma ada RM45,000 saja. Tapi dengan cara yang sama, seolah-olah macam simpan RM700.5 jugalah. Kita dapat pendapatan RM5,000, kita buat GCA, kita dapat balik 85%, RM4,250 lah. Seolah-olah macam menyimpan 15% tu juga, RM700.5 tu juga. Tapi in reality, sebenarnya kita menyimpan 100% RM5,000 tu. Sebab gram yang kita dapat tu, gram yang 100% daripada RM5,000. So setiap kali kita buat GCA, seolah-olah kita menyimpan 15%. For saving lah 15% tu, sebab kita dapat balik 85%. Dalam akaun 85% ni dapat balik ke akaun bank kita lah untuk kita belanjakan. Tapi hakikatnya kita menyimpan 100% gram emas yang bernilai RM5,000. Gram emas ni tersimpan dalam holding inventory, tetap 100% gramage, tidak berkurang walaupun dah bagi kita 85%. Gram tetap gram lah, 100% gramage tu. Dia dikira daripada 100%. Bukan 15% gram kita tinggal situ, tak ada. So gram kita tetap 100%. Itu yang menariknya tu. Bila kita jual balik dengan kenaikan 7% tu, kita dapat RM123,000. So inilah belanja hangus ni datang kembali ni. Dia boleh boleh menyelamatkan kita lah satu hari nanti. Dia macam tu lah. That's why kita panggil smart saving, smart spending. Kita nak memperkasakan ekonomi ummah lah. Memperkasakan ekonomi dengan cara simpanan yang baru. Dengan menggunakan GCA ni. Alright, so ini berkenaan dengan GCA. GCA pun dah habis. Ini asas tentang GAE kali 10. Sebenarnya bila kita tahu GAE kali 10, kita juga akan tahu GAE kali 5 lah.
G kali 5 sedikit je kelainan dia. Alright, so apa itu Gold Asset Enhance 10 kali ni? Dia adalah satu investment yang berjangka pendek lah. Maksudnya ramai daripada kita sebenarnya profit within 1 year. Tak pernah lagi saya tengok sampai 3 tahun, tak pernah lagi lah. Setahun lebih pernah. Setahun lebih pernah, mungkin sebab apa ni, orang kata tu tersalah time beli ataupun masa dah pernah untung dia tak jual time tu sebab tak tahu kan. Sebab ada orang pernah beli tau, lepas tu dia buat tak tahu je kan. Dia tinggalkan QM dan lepas tu dia start balik. Time tu dah setahun lebih lah. Tapi kebanyakan daripada kita memang profit dalam GAE ni dalam within 1 year, kurang per setahun. So bagi saya ini adalah revolution lah untuk emas. Selama ni saya tahu emas ni memang untuk jangka masa panjang. Tak pernah lagi saya dengar emas ni boleh profit jangka masa pendek. Tak pernah lagi. That's why masa pertama kali saya dengar tentang quantum metal ni, dan ketika itu orang cerita pasal GAE ni, saya ingat scam pada permulaannya. Tapi lepas tu saya bagi lagi peluang pada diri saya untuk kaji, memang boleh dilakukan. Bagi saya ni brilliant lah, revolusi lah yang quantum metal dah buat. Dia bagi facility ni pada kita. And the only one, bukan saja dalam Malaysia, di dunia yang ada facility yang macam ni, GAE ni. Dia boleh memendekkan profit yang sepatutnya ke masa panjang, pendek. Orang boleh untung dalam masa within 1 year. Dalam masa 2 minggu pun pernah, dalam masa 2 hari pun pernah. Saya ada klien yang untung 10% dalam masa 2 hari. Dia betul-betul terbeli kat dasar, harga naik dia terus jual. 2 hari dah untung 10%. Memang dia sangat happy lah sebab dulu simpan dekat ASB pun setahun 5% kan. Ni 2 hari 10%. Tapi bukan semua orang boleh dapat macam tu lah. Sebab setiap orang lain. Time pembelian dia, masa pembelian, harga, lain-lain. Okay, so dia jangka pendek. And then dengan GAE ni kita dapat gandakan aset kita. Dengan wang lebihan lah, kena ada wang ekstra. Dia tak macam GCA. GCA kita boleh gunakan duit belanja kita kan. Tapi kat sini dengan wang ekstra saja. And then belian per unit, 1 unit 250 USD. Okay, 1 unit. And then dia gandaan 10, Gold Asset Enhance 10 kali ni. And then facility yang diberikan kepada kita, contoh kita beli 1 unit, facility diberikan kepada kita 9 unit lah. Okay. And then dia ada profit rate juga ataupun management fee 3.5% setahun daripada facility 9 unit tadi tu. 3.5% daripada facility yang 9 unit tadi tu lah. Okay. So spread hanya 3%. Dulu ini yang terendah lah. Dulu GAE kali 10 ni yang terendah. So macam kita cakap tadi, spread makin rendah dia makin senang kita nak untung. Sekarang kita dah ada GAE kali 20, 1.5% saja spread dia. Macam mana nak dapat GAE kali 20 ni, GAE 20 kali ni, hanya dengan QM Jewellery sahaja. Kena pergi beli emas kat QM Jewellery, kita akan dapat GAE 20 kali. Spreadnya 1.5% saja. Itu yang paling rendah lah tu. Maksudnya lagi senang kita nak profit. Dalam GAE kali 10 ni, spread dia 3%. Okay. Dia tak ada margin call. Tak perlu pun kena top up. Harga jatuh macam mana pun kita tak perlu risau pun. Kita santai-santai je tunggu harga emas naik. Okay. Dan tak ada risiko langsung untuk emas kita dilelong dalam GAE kali 10 ni. Okay. So untuk siapakah GAE kali 10 ni? Sebenarnya untuk semua orang juga sebenarnya. Yang ada duit lebihan yang tak digunakan. Okay, kalau tak ada duit lebihan jangan sekali-kali main dekat dalam ini lah. Okay, so bagi saya rukun dia 3 je lah. Saya cakap rukun. Jangan pinjam duit untuk beli GAE kali 10 ni walaupun dia jangka masa pendek. Jangan guna wang yang nak digunakan nak pakai beli beras, nak beli barang keperluan harian. Jangan guna wang kecemasan untuk beli GAE kali 10 walaupun dia jangka masa pendek. Okay? Sebab dia mesti kena ada holding power juga. Kena ada masa menunggu dan kita kena, maksudnya duit kita tu memang duit yang kita memang tak gunakan 1 hingga 3 tahun lah. Maksudnya kalau 3 tahun tak guna pun tak apa kan. Kita memang tak guna langsung duit tu. Bukan bermaksud GAE kali 10 ni kena tunggu 3 tahun baru profit, tak. Okay, maksud saya tu extra money kita ni kalau tak guna 3 tahun pun tak apa. Memang tak digunakan langsung. Macam itulah ceritanya kan. Kebanyakan orang ada tau.
Bila kita tanya kan dalam ASB, kadang dalam FD kan, ataupun dalam tabung haji, dia memang ada duit ni, dia memang peram. Kan? Saya kata dia kan, daripada dirompak inflasi, why not you keluarkan sedikit, you boleh buat JE ni. Sebab kalau you simpan dalam bank for example kan, memang kena makan inflasi lah, secara perlahan-lahan dia makan inflasi kan. So why not you keluar sikit, you letak kat GE. Sebab duit tu memang tak digunakan pun. Kita boleh gandakan dekat sini. So dalam GE ni walaupun jangka masa pendek, kita mestilah ada time. Sebab risiko kita adalah masa. Dan kita tak boleh samakan, kenapa orang lain 2 minggu dah untung, kita 3 bulan baru untung. Dia macam tu lah cerita dia. Sebab kita beli at different price. At different time kita membeli kan. So dia berlainan setiap orang tu. And of course nak beli JE ni kena ada ilmu lah. Ada ilmu bila nak beli, ada ilmu bila nak jual. Tersalah beli, time selling zone kita pergi beli, memang duduk dalam gua lah kan. Itu yang lama tu, ada yang setahun lebih kan, baru dapat jual kan. Kalau time selling zone, JE ni kita memang kena tengok harga sikit. Kena ada ilmu ni. Kalau tak ada ilmu, memang susah lah. Kenalah ada leader-leader yang boleh memberikan signal-signal ini. Signal ni penting lah dalam GE. Macam GSA dengan GCA ni bagi saya tak kisah sangat. Walaupun kalau katalah kita buat GCA ataupun beli GSA masa harga jatuh, of course kita dapat gram lagi tinggi. Tapi anyway dia memang untuk jangka masa panjang. GSA dengan GCA. So kita tak tengok harga sangat. Tapi GE ni kita kalau boleh nak profit cepat, kita kalau boleh nak profit laju kan, tak nak tunggu lama kan, tak nak ada gua lama-lama. So kita kena tengok harga. That's why kita ada, lepas ni kita ada Mr. Knight. Mr. Knight akan cerita tentang ke mana pergi harga emas, tentang market outlook. Saya rasa ramai menunggu lepas ni lah. Nak habis ni, jangan risau. Okay, so JE kali 10 ni bagusnya dia cepat profit lah. Spread rendah hanya 3% sahaja. And then facility kita tambah 9 unit. Kalau kita beli 1 unit, quantum meter tambah 9 unit. Kalau kita beli 100 unit, quantum meter akan tambah 900 unit. Dia macam tu, dia sentiasa 9 kali. Macam mana boleh dapat ni? Dengan Bullion Bank. Itu boleh tanya pada leader yang bawa kita lah kalau tak faham tentang Bullion Bank. Okey, fungsi JE ni boleh menggandakan aset aset emas kita. Okey. Ada juga orang dia guna facility ni untuk bayar hutang. Sebab kita boleh profit cepat lah. So dia boleh bayar hutang cepat lah. Okay. And then kita boleh beli aset tanpa hutang. Kalau kita dah ganda kan, kita dah profit beberapa kali kan, kita boleh beli aset. Sebab saya pun tengok ada orang pernah membeli kan, daripada keuntungan emas saja dalam GE ni. Okay. And then kita boleh kumpul dana kecemasan juga. Baru-baru ni saya jumpa ada orang muda lah nak kumpul duit untuk kahwin lagi 5 tahun. Saya cakap cara paling senang nak profit dalam ni lah. And then you buat teknik yang rolling, teknik compounding kita panggil lah. Teknik compound kan. Cepatlah nak kumpul dana kecemasan you sendiri, ataupun nak duit nak beli, nak deposit rumah ke, duit nak kahwin ke. Saya tunjuk cara lah. So ni GAE. Tapi of course dia kena guna duit yang dia memang boleh tunggu lama lah. Yang memang bukan duit pinjam tadi tu, ataupun duit dia nak pakai harian. Jangan guna itu. Okey, ni saya guna Kilogo. Okay, JE calculator ni lah. Kita guna JE calculator, katalah 1 unit. 1 unit 250 USD. And then buy price, ni harga LME sebenarnya. Harga semasa. Harga semasa ketika tu, masa saya buat kiraan ni 64.2. Okay. Which is petang tadi saya baru je letak benda ni. 64.2. Okay. And then lepas saya tekan calculate. Okay. Kalau katalah saya nak untung 50%, kata target profit saya 50%, saya kena tunggu harga emas naik 8% daripada harga semasa. Daripada 64.2 ni, USD ni, saya kena tunggu harga emas ni naik 8%, barulah saya untung 50%. Okey, sebab apa? Sebab ada 3% spread tadi. Ni kan harga semasa kan, 64.2 kan. So dia macam ni lah senang cerita. Apabila harga emas naik 8% dari harga semasa, margin keuntungan kita 50%. Maksudnya kenaikan harga emas tadi 8 tolak 3 spread. Okey. Kali 10. Okey. 8 tolak 3, 5 lah kan. 5 kali 10, keuntungan 50% lah. Itu kalau daripada harga semasa. Okey. Ataupun kalau daripada harga QM sell, harga yang kita beli, harga jualan QM tu. Kalau kita tunggu harga emas naik 5%, kita untung 50% lah.
So jangan keliru dulu saya pun keliru kat sini so kalau daripada harga semasa kita kena consider lah ada 3% spread tu. Tapi kalau daripada harga QM sell, daripada harga kita beli, tu memang betul lah kalau harga naik 1% kita untung secara kasar 10%. Kalau harga naik 5% daripada QM daripada harga kita beli tu, harga naik 5%, memanglah kita secara kasar untung 50%. Tapi kalau daripada harga semasa kita kena consider yang spread 3% tu, that's why 8%. Okay? Saya rasa ini je kot. Ada testimoni gold asset. Ni yang terbaru ni tau. Dalam bulan 10 ni 2 kali sebenarnya berlaku kenaikan harga emas, and then dia turun balik, and then lepas tu dia naik balik. Okay? Ramai untung lah. Okay. So ni contoh. Ini yang terbaru sebenarnya. Sebenarnya ada bulan 3, bulan 4 tu pun ada lagi, tapi ni antara yang terbaru lah. Untung dalam masa 12 hari, untung dalam masa sebulan. Okay, ni untung 14% dalam masa 10 hari, dalam masa 2 bulan pun ada. Dalam masa 10 hari, dalam masa 10 hari juga 12%. Okay, dalam masa 3 bulan untung 10%. So ni antara testimoni, that's why dia jangka masa pendek. Tapi kita kena ada ilmu lah masa bila kita nak beli, masa bila kita nak jual. Okay, so saya ambil masa dekat 1 jam juga tadi kita start dalam 9.10 kan. So itu sahaja sebenarnya saya punya slide. Okay, so saya akhiri dengan ni lah. So kita kenalah bersemangat, janganlah lemah, bersemangatlah, bersungguh-sungguh ni dalam hadis riwayat Muslim, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan, bersungguh-sungguhlah maksud bersemangatlah untuk dapatkan apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusan kita. Okay, serta janganlah kamu bersikap lemah. Okay, so saya akhiri dengan itu. Okay, so habislah saya punya orang kata tu presentation tentang asas facility dalam quantum meter GSA, GCA dengan GAE kali 10. Okay, so saya pergi balik kepada ni. Saya stop sharing. Ada soalan ke? Ada apa-apa nak tanya? Orang baru pun boleh nak tanya. Orang baru lagi lah. Yang masih baru kan. Lagilah bagus untuk bertanya. Kita ada ramai leader juga dalam ni kan. Cik Muzamil ada, Kak Fazilah ada. Kan? Yang pakar-pakar dalam ni kan. Saya pun Ewa pun ada rasanya dalam ni. Tadi saya nampak Ewa, Dr. Faridah pun ada kan. So kita banyak yang pakar-pakar dalam ni boleh bertanyakan soalan, insya-Allah apa saya boleh jawab tu saya akan jawab, yang mana saya tak boleh saya akan pass pada leader-leader saya. Kalau ada GCA yang dah sangat menguntungkan, adakah patut kita terminate? Terpulang pada kita punya orang kata tu target lah. Terpulang pada target. Target kita nak berapa lama kan, dan berapa banyak kita nak profit tu. Kalau kita rasa dah sesuai dengan itu, kita nak terminate, terpulang pada kita. Kan? Apa goal kita? Macam saya ada goal saya tahu untuk jangka masa panjang, saya juga ada goal untuk jangka masa sederhana. Kan? So selagi tak dapat tu saya tak jual lah, sebab saya ada juga GCA saya yang dah profit. Tapi saya tak jual lagi lah kan, sebab belum sampai target saya tu. Kan? So terpulang pada target masing-masing. Sama juga macam GAE tau. GAE pun saya ada target juga. Macam saya tak nak target tinggi-tinggi lagi dah kan. Sebab dulu saya pernah target tinggi sikit kan. Harga dah untung kalau saya jual dalam 20%, tapi disebabkan apa ni, ingatkan harga akan naik lagi kan. Saya mengharapkan harga naik lagi 2-3%, boleh untung 40-50%. Tengok harga jatuh. Harga jatuh berbulan-bulan dah tu kan. Itu yang lepas ni. Lagi-lagi bila dah tahu apa ni, teknik yang rolling tu, teknik compounding tu, 10% je pun saya dah jual lah. Asalkan 10% ke atas saya dah jual lah. Walaupun harga naik lagi, saya tak nak rasa apa kata tu ralat lah kan? Walaupun harga boleh naik lagi kan. Yang penting saya dah lock profit tu saya dah dapat, sebab saya nak rolling balik kan? Macam bulan ni saya untung, bulan 10 ni saya untung 10% 2 kali tau. Harga naik, saya dah untung dah 10% masa awal bulan. Dan lepas tu harga turun balik, saya cepat beli kan, sampai ke target pembelian tu lah. Cepat beli, betul harga naik balik, saya untung balik 10%. Saya untung 2 kali 10%. Tapi nasib baik saya untung, saya cepat-cepat jual, sebab lepas tu harga jatuh balik. Memang laju harga jatuh balik. Dia sempat cecah sekejap kali kedua tu. Saya untung 10% 2 kali bulan ni.
So saya target saya 10% dia untuk GE. So kita kena ada target sendirilah. Tu jangka masa pendek pun saya ada target saya sendiri. Okay, so harap menjawab yang ini. Ada lagi sesiapa nak tanya? Okey, kalau tak ada, kita boleh serahkan pada Assalamualaikum. Saya nak tanya sikit boleh? ini suara Ewa ni. Bukan Iwan ni. Suara saya sama Iwan saja. Suara macam suara Ewa. Okay. Bukan. Jadi saya tak faham pasal yang dalam GCA ni buat macam tebusan tadi tu. Boleh terangkan sikit tak? Oh, okey. Dalam GCA ni, kita boleh jual tau. Kita boleh jual dan kita juga boleh tebus. Honestly, Jual saya tu maksud sendiri pun, terminate tu lah kan tadi kan? macam mana? Yang terjual tu Kalau jual maksudnya tu kita terminate terminate kan? lah. Kita terminate terminate kan? kontrak kita tu. Ah. Kita nak tebus pun boleh tau. Kalau kita nak balik 100% gram ni masuk dekat GSA balik. Dia masuk GSA balik ke? Dia masuk, sekarang ni sebab dah ada float account kan. So kalau kita nak tebus, maksudnya kita tak nak jual pun boleh tau. Kita boleh bayar apa ni, jumlah yang apa ni, katalah kita dapat 8,500. Kita boleh bayar balik jumlah tu, and then 100% gram tu akan kita boleh masukkan balik ke dalam GSA kita. Macam tu lah. Oh, kita convert Tanpa kita menjual. ke GSA lah. Tanpa kita menjual. Kita bayar balik yang tu. Kan? So kita Tapi convert ke honestly, GSA lah, tak payah kita terminate ke bank terus lah, kita pergi ke GSA. boleh ya. Honestly saya tak pernah buat lah. Zul, Ya. Zul. Ya. Zul, GCA ke? GCA. Okay. Yang terkini kan, GCA dia hanya boleh terminate ke float aja. Ni yang terbaru tau. Sebab saya tak pernah jual. So, saya tak pernah lagi jual pun. Tebus pun saya tak pernah lagi kan. Terbaru Maksudnya dulu. kita simpan dekat float lah. Ya, dulu masa tak ada float account, bila kita nak tebus ke, dia akan pergi ke GSA. Tapi sekarang kita dah ada float account. So sekarang ni apa-apa hal pun dia akan melalui float account jugalah. Okay. Tapi kita boleh tebus balik lah ceritanya. Kita boleh tebus balik ataupun kita nak jual pun boleh. Tapi kalau kita nak guna teknik belanja hangus tu, memang kita ajar untuk orang jual, terminate kontrak. Sebab saya nak tahu cara dia tadi. Rupanya dia pergi ke float lah duit tu. Ya, dia pergi ke float. Okay. Masih. Terminate atau tebus GCA masuk balik ke float ada fees ke? Tak ada fee lah. Setahu saya memang tak ada fee lah. Fee pun dah ditolak lah. Kan yang 3.5% tu kan, katalah selepas 10 tahun kan. Dengan kenaikan harga emas pun dia dah tolak fee tu sekali. Dia tolak pembiayaan yang kita dah terima tu, yang convert tu, and then sekali dengan fees. So tak ada fees lagi bila dia masuk float account. Unless daripada float account tu kita nak beli JE, ataupun daripada float account kita nak beli GSA. Tu adalah. Bukan fee. Kalau beli GSA tu spread lah. Kita nak beli JE pun ada spread. Tak ada spread lagi dah kalau ke float account. Tak ada spread. Okay. Ada lagi soalan? Mr. Knight dah masuk kan? Tadi nampak macam Mr. Knight. Mr. Knight dah ada kan? Okay. Zul bagi kuis. Ya? Bagi kuis lah. Oh, bagi kuis lah. Sekejap. Saya tadi dah sedia. Lupa pula pasal kuis tu kan? Okey, macam ni. Soalan pertama lah. Mana soalan dia? Sekejap, tadi saya dah sediakan kejap. Okey, soalan pertama lah. Kat mana emas GSA kita ni disimpan? Ni untuk orang baru je, orang lama jangan jawab lah. Orang yang baru.
You mean physical emas ke? Physical emas GSA ke? GSA, emas digital kita lah dalam GSA tu, kat mana kita disimpan, kat mana disimpan lah. Emas fizikal kita tu lah disimpan di mana. Emas physical. Okay. Takut ada orang confused. Ya, betul. Okay. Thanks, Ewa. Break. Dekat Brings siapa yang cakap tu? Kita beri dekat Singapura. Siapa yang cakap tadi tu? Nick Mahasni. Konsultan saya Ewa. Oh, konsultan Ewa. Okay, so Ewa boleh bagi nama ni pada Kak Fazilah nanti ya. Okay, so tu soalan pertama. Tahniah. Okay. Tanya yang ini ya. Okey. Apakah tujuan kerajaan buat OPR? Overnight Policy Rate. Ada? Nak Tadi saya stabilkan cerita tentang ekonomi OPR negara. tu. Nak stabilkan ekonomi negara. Nak bagi, maknanya memang ada inflasi lah, tapi ekonomi untuk negara stabil lah. Okey. Jawapan tu kira nak stable kan, nak turunkan inflasi lah sebenarnya kan. Turunkan inflasi. Sebenarnya tujuan dia tu, dia boleh terima jawapan ni Cik Muzamil. Tujuan overnight policy rate ni. Cik Muzamil ni bagian ekonomi dia terror kan ni. Saya Naim. Cik Zul, Hmm. biasa jawapan bertulis kan? Jadi ada yang jawab awal bertulis daripada. Oh, ya ke? Ya, yang first tadi pun sama. Oh, saya tak perasan lah. Minta maaf. Minta maaf, saya pun minta maaf lah sebab saya tak bagi tahu. Minta maaf. Oh, ada yang tulis Jawab So, tadi siapa yang tengok tulisan dengan yang bercakap tadi? Sebab saya tak perasan tulisan ni tadi. Sebab saya tengok pada soalan saya tak perasan. Jadi yang tulis tu awal daripada yang bercakap. Oh, ya ke? So, siapa ni? Puan Aida. Okey. Puan ada Iwa juga ni, Puan Aida. Ya, macam mana? Aida ni pun ada Iwa juga. Ada Ewa juga. Okey, Ewa kenal lah. Okey, and then yang soalan kedua tadi tu. Ni ada juga yang bertulis ni. Mana yang cakap dulu ni? Bertulis ke ataupun yang bercakap dulu tadi? Bertulis juga. Bertulis juga lebih laju Okay, to control inflation, this one is really correct lah sebenarnya untuk control inflation. So ini simply ably so boleh bagi nama pada Cik Muzamil kita. Cik Muzamil ada kan? Cik Muzamil ada ke? Ada. Boleh bagi nama pada host kita ni, Cik Muzamil. Okey. Ada. Untuk kontak lah. Sebab dapat hadiah sebab jawab soalan ni. Okey. So itu saja dua soalan tentang OPR dan tentang simpanan di Brings tadi tu. Okey, so masa tak mengizinkan ni, masa dah tak mengizinkan, so saya nak serahkan pada Mr. Knight lah untuk slot kedua tentang market outlook. Okey, so saya rasa saya boleh serahkan sekarang Mr. Knight. Over to you Mr. Knight. Mr. Knight ada ke? Knight Mr. Knight ke? Tes. Okey. Ini kat jangan stay kat sini tau. Kita ni sebab sistem ni kan Yahudi kan dia pandai goding. So benda password jangan stay dekat internet. So never je.
Tes 1 2 3. Mr. Okey, Naik tak dengar. Assalamualaikum dan selamat malam. Boleh dengar suara saya? Tes 1 2 3. Boleh, boleh. Okey, boleh ya. Okey, okey. Okey. Jadi untuk sesi seterusnya Market Outlook bersama dengan saya bagi edisi 30 hari bulan Oktober tahun 2023 lah. Okey, jadi apa yang kita akan buat dalam Market Outlook pada malam ni, yang pertama sekali kita akan bincangkan tentang fundamental analysis, which is kita akan go through dahulu kalender ekonomi untuk minggu ini untuk kita lihat apakah berita-berita penting yang terdapat untuk minggu ini. Apakah highlight-highlight penting? Kalau kita lihat dekat sini, sekali overview banyaklah tanda-tanda merah untuk high impact punya news pada minggu ini. Kemudian barulah kita akan bincangkan tentang technical analysis untuk review pergerakan harga emas dalam chart lah. Analisis kita terhadap harga emas ni, adakah harga emas ni akan membuat penurunan ataupun akan meneruskan kenaikan dia, berdasarkan pergerakan dalam chart. Saya mulakan dulu pada malam ni dengan fundamental analysis. Yang pertama sekali, fundamental analysis pada malam ni kita tengok dahulu untuk kalender ekonomi. Kalau you tengok dekat sini, kalender ekonomi macam biasa kita pakai Forex Factory lah. Which is dalam Forex Factory ni dia ada satu bahagian section yang mana dia sediakan kalender ekonomi untuk kita. Apa pentingnya kalender ekonomi dalam fundamental analysis ni? Fundamental analysis ni kita tahulah yang mana dia adalah satu analisis yang berkaitan dengan yang pertama sekali kita nak tahu tentang berita ekonomi. Yang kedua, data ekonomi, dan juga yang ketiga, kita nak tahu tentang sentimen ekonomi, which is kita nak tahu apakah keadaan ekonomi sekarang ini baik untuk pergerakan harga emas ataupun tidak menyebelahi pergerakan harga emas lah, tidak menyokong kepada kenaikan harga emas. Itu adalah fundamental analysis. Yang pada fundamental analysis, kalau kita bincangkan tentang ekonomi, kita mesti ada target market yang kita bincangkan, iaitu kita bincangkan tentang pasaran USD ataupun mata wang US dollar. Tes 1 2 3. Boleh dengar tak suara saya? Tes 1 2 3. Okey, boleh saya sambung balik. Tadi fundamental analysis macam saya katakan, 3 perkara utama yang kita nak lihat. Yang pertama sekali berita ekonomi, yang kedua data ekonomi, dan juga yang ketiga sentimen ekonomi. Yang mana ketiga-tiga komponen ni kita nak targetkan yang pertama sekali kepada market US ataupun US market lah. Kita nak melihat tentang data ekonomi US, berita ekonomi di US dan juga sentimen ekonomi di US. Kemudian baru kita pergi ke peringkat global yang mana kita nak perhatikan berita ekonomi global, yang mana berita ekonomi global ni lebih kepada kita mencari sentimen untuk mengukuhkan aset-aset safe haven. Jadi dekat sini, kalau you lihat saya punya kalender ekonomi, memang saya terus highlightkan berita-berita ekonomi untuk US market punya, yang mana kalau lihat pada currency, semuanya currency yang berlabelkan US dollar, yang mana currency yang berlabelkan US dollar ni merujuk kepada pasaran Amerika lah. Kalau kita lihat bermula dengan hari Isnin kita tak ada apa high impact punya news, yang mana pembuka minggu ini hari Isnin kita tak ada apa untuk updated news. Kemudian pada esok hari Selasa 31 Oktober, yang pertama sekali pada pukul 8.30 minit kita ada Unemployment Cost Index.
Okey. Yang mana dekat sini ini merupakan high impact news yang pertama bagi minggu ini pada pukul 8.30 malam esok. Kemudian di sebelah pukul 10 kita ada consumer confidence. Itu adalah untuk hari Selasa. Okey, kita terus ke arah kepada hari Rabu 1 November. Merupakan bulan barulah. Okey, yang pertama sekali kita ada ADP Non-Farm Employment Change yang mana ini merupakan data pekerjaan. Okey, data pekerjaan pada pukul 8 suku. Kemudian pukul 10 kita ada dua news high impact. Yang pertama sekali manufacturing PMI dan juga job opening. Okey. Satu ni adalah news tentang data pekerjaan dan yang satu lagi adalah news tentang data pembuatan. Okey, itu pada pukul 10 hari Rabu. Kemudian kita beralih kepada hari Khamis. Okey, di awal pagi hari Khamis, lebih kurang pukul 2 pagi pada 2 November, kita ada sekali lagi FFR, okey, Federal Fund Rate. Yang mana Federal Fund Rate ni kalau dekat Malaysia, okey, kita lebih kenali dia sebagai OPR, okey, sebutan terbaru untuk kadar faedah. Okey, yang mana dekat sini kalau lihat kadar faedah yang terakhir sekali adalah pada paras 5.5% yang mana dikekalkan pada sesi yang lepas. Okey, apa kesan dia bila dikekalkan pada sesi yang lepas? Kita lihat pergerakan harga emas melemah. Okey, melemah hampir 5 ke 6% lah disebabkan pengekalan kadar faedah pada satu nilai yang tinggi. Okey, kali ni banyak penganalisis pasaran meramalkan akan dinaikkan kepada 25 lagi mata asas iaitu sebanyak 5.75%. Itu kemungkinan untuk Federal Fund Rate pada minggu inilah. Kalau dinaikkan, okey, ini merupakan satu good news bagi mata wang US dollar yang mana okey, ini merupakan bad news pula pada harga emas lah. Harga emas akan melemah disebabkan pengukuhan US dollar apabila ada kenaikan Federal Fund Rate. Kemudian kita berpindah kepada FOMC statement. Okey, FOMC statement dan juga FOMC press conference. Sejurus selepas Federal Fund Rate ni lah, yang mana FOMC statement dan juga FOMC press conference ni merupakan satu news yang berbentuk speech dan juga statement yang dikeluarkan oleh Federal Reserve, yang mana ini merupakan FOMC ni merupakan meeting lah, okey, meeting pegawai tertinggi di Federal Reserve yang membicarakan hala tuju ekonomi Amerika. Kemudian kita ada unemployment claim yang dijangka akan kekal pada paras yang sama iaitu 210,000. Itu pada pukul 8.30 malam. Kemudian kita berpindah pula pada hari Jumaat 3 November. Okey, yang mana hari Jumaat ini merupakan minggu ataupun hari bagi NFP. Sebab apa? Sebab minggu ini merupakan minggu pertama bagi bulan November. Jadi pada pukul 8.30 hari Jumaat kita ada satu news iaitu news average hourly earning. Okey, apa itu news average hourly earning? Okey, average hourly earning merupakan satu news yang menunjukkan tentang pendapatan. Okey, news yang menunjukkan tentang pendapatan, kenaikan ataupun penurunan dari segi pendapatan ataupun kadar upah lah. Okey, kemudian pada bukan orang kata apa, satu news yang besar pun, tapi yang pada seterusnya pada pukul 10 malam kita ada ISM Service PMI lah selepas keluarnya NFP. Yang pada NFP ni kita ada 3 komponen utama iaitu pertama sekali iaitu kadar pendapatan ataupun kadar upah tadi. Yang kedua adalah peluang pekerjaan baru yang kalau boleh baca dekat situ non-farm employment change dan juga yang seterusnya yang terakhir merupakan data pengangguran iaitu unemployment rate ataupun ada setengah panggil dia sebagai jobless rate lah, kadar pengangguran. Okey, kalau kita lihat dari segi fokus
untuk NFP ni, kadar upah dilihat dijangka akan bertambah manakala pekerjaan baru akan berkurang daripada 336 jatuh kepada 182,000. Manakala untuk kadar pengangguran pula akan kekal sama pada paras 3.8%. Okey. News NFP ni merupakan satu news yang penting kerana NFP ni akan memberi unjuran ataupun gambaran kepada pasaran pekerjaan di US. Yang mana pasaran pekerjaan ini merupakan antara salah satu komponen utama dalam nak mengukur perkembangan ekonomi. Kalau kita katakan pasaran pekerjaan kukuh, maksudnya ini merupakan pertanda baik bahawa ekonomi negara kita juga sedang kukuh dan berkembang secara positif lah. Kalau katakan pasaran pekerjaan ni mula menunjukkan penurunan, ini merupakan tanda-tanda awal kepada orang kata apa, kelembapan ekonomi. Sebab apa? Sebab pasaran pekerjaan ni yang pertama sekali, okey, sektor yang dia akan efek adalah sektor pendapatan rakyat. Okey, selepas sektor pendapatan rakyat, sektor seterusnya yang akan terjejas kalau katakan news untuk pasaran buruh ni jatuh ataupun nilai dia negatif, dia akan memberi impak kepada perbelanjaan. Okey, news dari segi sales, sama ada new home sales, okey, pending home sales ataupun retail sales lah. Okey, news dari segi perbelanjaan rakyat juga akan menunjukkan okey nilai penurunan disebabkan okey rakyat tidak bekerja. Okey, tamat untuk orang kata apa, NFP, cerita tentang NFP. Kita kembali balik kepada Federal Fund Rate punya cerita. Okey, tadi macam yang saya ceritakan, Federal Fund Rate ni kalau dilihat dari segi penganalisis pasaran ataupun ekonomi dunia, ramai yang berpendapat bahawa kadar faedah pada bulan hadapan iaitu November, okey, akan dinaikkan kepada 25 mata asas. Saya juga dah bagi tahu tadi tentang impak dia kepada pasaran lah, yang mana US dollar akan mengukuh. Bagaimana kalau katakan pula tidak dinaikkan seperti apa yang disebutkan oleh penganalisis ekonomi? Kalau dijangka okey, kadar faedah ni dikekalkan pada paras yang sama. Kalaulah katakan kadar faedah ni dikekalkan pada paras sama, okey, impak dia kemungkinan juga akan membuatkan USD untuk kukuh. Cuma okey, pengukuhan USD tersebut tidaklah orang kata apa, dia punya impak dia tidaklah sekuat jikalau katakan Federal Reserve ni menaikkan kadar faedah. Sebab apa tetap kukuh kalau Federal Reserve ni still lagi dia mengekalkan kadar faedah dia? Yang pertama sekali adalah disebabkan apabila Federal Reserve bertindak mengekalkan kadar faedah dia, bermaksud dekat sini Federal Reserve cuba untuk melawan inflasi. Okey, ada lagi tindakan-tindakan melawan inflasi, cuma okey, tidak dinaikkan disebabkan faktor-faktor tekanan daripada ekonomi lah. So faktor-faktor ni okey membuatkan Federal Reserve
tidak mengambil langkah untuk menaikkan kadar faedah. Walaupun tidak mengambil langkah untuk menaikkan kadar faedah, tapi tetap lagi kesan, okey, kesan kepada kadar faedah sekarang yang berada pada paras yang tinggi, iaitu 5.5%, menyebabkan, okey, inflasi untuk turun. Okey, walaupun penurunan inflasi itu kita lihat pada trend yang agak perlahan lah, dan juga 2 bulan kebelakangan ni sebenarnya inflasi mula menunjukkan trend kenaikan walaupun sedikit. Tak banyak trend kenaikan inflasi, tetapi orang kata apa, daripada paras 3.0 sekarang ni berada di paras 3.7 lah. Jadi yang ni adalah satu paras yang amat merisaukan Federal Reserve sebenarnya. Jadi Federal Reserve sedang mencari langkah, okey, untuk menyelamatkan ekonomi US daripada orang kata apa, terus terjerumus kepada masalah yang lebih besar, iaitu hyperinflasi. Itu yang cuba dibuatlah oleh Federal Reserve. Okey, ada apa-apa soalan tak untuk fundamental analysis? Itu adalah setakat ni lah untuk fundamental analysis. Kalau kita tengok secara orang apa, overview kalender ekonomi tu banyak, okey, berita-berita ekonomi yang high impact. Jadi minggu ni, okey, kita punya expectation kepada pergerakan harga emas akan sedikit volatile lah, sebab banyak orang kata apa, news-news yang high impact akan keluar. Okey, ada apa-apa soalan tak? Okey, ada yang minta saya proceed untuk ke technical analysis. Yang lain macam mana? Boleh kita terus proceed ke technical analysis ke? Boleh. Ya, boleh. Kita terus proceed ke technical analysis. Okey. Ya, Okey, boleh nampak chart yang saya share. Okey, untuk technical analysis macam biasa kita akan menggunakan platform TradingView. Okey, yang mana TradingView ni adalah satu platform one stop center lah. Okey, untuk kita cari apa-apa chart saja dalam financial instrument ni. Okey, contohnya kita nak cari chart harga emas, boleh pergi dekat TradingView lah. Yang mana chart dekat TradingView ni, okey, dia adalah updated setiap masa, dan juga dia ada tools-tools yang berguna lah untuk orang buat analisis, sebarang analisis untuk pasaran harga. Okey. Sebelum saya mulakan untuk minggu ni punya analisis, kita throwback untuk last sesi kita untuk minggu lepas punya analisis. Kalau kita lihat analisis kita pada minggu lepas adalah pergerakan harga emas kini sedang orang kata apa, membuat kenaikan bagi wave 1, dan
ada potensi pada minggu lepas, okey, kita katakan harga emas ni berjaya melengkapkan wave 1 dan sekarang ni sedang membuat penurunan wave 2. Tetapi kalau kita lihat selepas itu harga membuat kenaikan balik, yang mana kenaikan tersebut memecahkan high yang sebelum ni. Okey, dia buat the new high lah. Maksudnya bila harga ni buat the new high, harga tersebut masih lagi dalam trend pergerakan untuk wave 1. Jadi kita lihat wave 1 ada kemungkinan besar masih lagi orang kata apa, ada kenaikan dia, yang mana kita panggil ini adalah sebagai extension bagi wave 1 lah. Okey, wave 1 sekarang ni sedang membuat kenaikan bagi dia punya subwave yang kelima. Maksudnya subwave yang terakhir. Okey, once dia siapkan subwave terakhir, bermaksud wave 1 ni akan siap lah. Okey, wave 1 siap dijangka sekarang ni di paras atas paras 2000. Sahabat ada. Okey, 2010 ke atas lah untuk pendapat wave 1. Kalau lihat paling tinggi dia capai adalah pada paras 2009. Okey, kemungkinan akan ada kenaikan lagi bagi wave 1. Okey, cuba kenaikan dia adalah kenaikan yang kecil lah. Okey, selepas dia berjaya siapkan ataupun tamatkan pergerakan wave 1, seterusnya ke manakah pergerakan harga emas ni? Okey, harga emas akan membuat penurunan sebentar untuk melengkapkan wave 2. Yang mana wave 2 dekat sini kalau kita lihat dia punya level retracement dia adalah lebih kurang pada level 0.5 ke bawah, iaitu 0.5 sehingga 0.618. Okey, itu adalah orang kata apa, level-level yang Fibonacci yang kita dapat untuk penurunan bagi wave 2. Okey, apakah pattern penurunan wave 2 ni? Sama juga, penurunan wave 2 ni, okey, mana-mana wave yang merupakan wave correction, pattern dia adalah akan berbentuk ABC, sama ada zigzag ataupun flat pattern lah. Dan juga ada kalanya dia akan berbentuk yang kita panggil sebagai bentuk dia tu, okey, bentuk triangle. Cuba dekat wave 2 ni selalunya dia jadi flat dan juga zigzag lah. Jarang untuk dia jadi pattern triangle. Okey, jadi seterusnya apa dia akan buat apabila dia berjaya melengkapkan pattern bagi wave 2 ni? Seterusnya harga akan membuat kenaikan bagi wave 3 lah, yang mana ini merupakan 3 in 3. Okey, 3 dalam 3. Okey, untuk 3 dalam 3 ni target kita adalah untuk melihat harga ni membuat satu kenaikan yang besar lah. Okey, dia kenaikan yang sangat volatile. Sebab apa? Sebab karakteristik wave 3 tu adalah satu wave yang mana kenaikan dia kenaikan yang volatile. So, untuk kenaikan 3 in 3 ni memang kita target dia mampu memecahkan paras harga at least 2100. Jadi dekat sini kalau katakan kita beli sekarang, okey, direct terus entry untuk GAE sekarang ni, kita macam mana dengan risk reward ratio kita? Okey, kalau direct kita beli sekarang, okey, disebabkan sekarang ni kita berada di kawasan untuk melengkapkan wave 1, okey, ada potensi kita akan float apabila wave 1 tersebut tamat lah. Okey, bila wave 1 tamat, harga akan turun membuat penurunan wave 2. Jadi kita ada potensi untuk floating di kawasan tersebut. So, kalau kita beli direct sekarang, ini adalah kawasan yang medium risk. Okey. Dan kalau katakan kita monitor sekejap harga dan tunggu untuk harga turun ke bawah, okey, kita beli di kawasan penghujung wave 2, itu merupakan kawasan-kawasan yang low risk. Sebab apa? Sebab sekiranya wave 2 tamat terus membuat kenaikan wave 3, okey, potensi untuk kita drawdown ataupun floating sangatlah rendah. So, kita ada dua keadaan lah buat harga emas sekarang ni. Yang pertama sekali, kalau kita direct beli merupakan medium risk sebab
Kalau katakan harga turun untuk wave 2, kita akan kita katakan kita akan draw down dahulu. Kita akan floating dahulu untuk penurunan wave 2. Tetapi kalau kita tackle di penghujung ataupun pergerakan penurunan wave 2, itu merupakan satu pergerakan yang low risk lah. Sebab kenaikan selepas itu merupakan kenaikan wave 3 yang sangat volatile. Okey, itu adalah pergerakan harga sekarang ni. Kalau lihat kita punya long term target untuk wave 3 ni dari segi ukuran Fibonacci adalah pada paras 2500. Okey, level tersebut dengan harga sekarang ni kenaikan adalah lebih kurang sebanyak 28%. Jadi dekat situ memang orang kata apa, potensi yang amat tinggi untuk kita profit dalam produk GAE lah. Sebab sekarang ni kita dalam trend bagi wave 3 iaitu kenaikan. Okey, trend untuk kenaikan. Okey, faham tak? Ada apa-apa soalan tak? Untuk teknikal, kita masih lagi orang kata apa, sama macam minggu lepas punya pergerakan, iaitu kita menantikan wave 1 ni untuk siap. Okey, once dia siap wave 1, okey, seterusnya penurunan wave 2 dan kemudian kenaikan bagi wave yang ketiga. Mr. Naik, again kalau wave 1 ni dia habis dekat contohlah 2006 lah balik kan. Dia paling tinggi hari tu dia touch 3006. Kot lah dia sampai situ. So kalau wave 3 dia boleh double ke macam mana? Okey, untuk wave 3 dia punya kiraan dia adalah extension sebanyak 1.616 lah. Maksudnya dia bukan double, dia hampir double pergerakan tersebut. Okey, Faham. 161% extension. Okey, kalau katakan wave 1 ni panjang dia lebih kurang sekarang ni adalah mencapai 10%. So wave 3 kemungkinan lebih kurang 17 ke 18%. Okey, sebab dia 161% punya extension. Tapi dia akan kira kenaikan 17% tu daripada tamat wave 2 kan? Ya, betul, daripada tamat wave 2. So sekarang ni kita tak dapat detect lagi wave 2 dia akan tamat kat mana, sebab dia belum lagi permulaan untuk wave 2. So once kita nampak penamat wave 2 tu dekat mana, so kita boleh start ukur lah untuk wave 3 punya kenaikan dekat mana. Tapi untuk wave 3 yang besar, iaitu wave 3 yang orang kata apa, higher structure, kita tahulah kemungkinan dia akan tamat pada paras 2500, sebab itu adalah dia punya Fibonacci level dia. Okey. Faham. Okey, faham Yang lain macam mana? Ada soalan lagi? Okey, jadi sekarang ni memang adalah satu zone yang baik untuk membeli. Kita berada dalam buy zone yang sangat besar lah. Okey, cuma dia punya zone-zone pembelian tersebut sama ada medium ataupun low risk lah. Okey, dia terpecah kepada dua, medium dan juga low risk. Lepas tu bila dia pergi ke 2 kan, dia takkan boleh kurang daripada 18. Itu berapa? 1810. Ya, betul. Dia takkan boleh pergi. kan? Okey. Dia Kita dah ada ni tak ruang untuk membeli untuk level 2 ni? Okey, untuk level 2 disebabkan sekarang ni daripada pergerakan kita tak lihat lagi sebarang penurunan untuk starting wave 2. So sekarang ni semuanya sekarang tengah muat kenaikan bagi wave 1. So kita tak tahu wave 1 ni dia akan tamat pada harga berapa. That's why saya katakan high risk, sebab kalau katakan wave 1 ada kenaikan sikit lagi kemudian tamat, kalau katakan kita beli JE sekarang, kita akan float dulu untuk penurunan wave 2 lah. Tapi float untuk penurunan wave 2 tu dia tak lama macam kita tunggu wave 2 yang sebelum ni. Okey, wave 2 sebelum ni kalau kita lihat jangka masa dia lebih kurang dekat sini
selama 155 hari. So kita tak akan float lah selama 155 hari tu. Sebab saiz wave 2 kali ni adalah saiz yang kecil. Kalau lihat yang wave 2 yang sebelum ni 155 hari lah. Kalau katakan kita entry betul-betul dekat penghujung wave 1. Okey, 155 hari pun belum lagi kita dapat break even sebab harga tak balik lagi pada level awal penurunan wave 2 tu. So dia adalah pada dua orang kata apa structure yang berbeza. Satu adalah structure yang sangat besar tapi satu lagi structure yang kecil lah. Macam tu. Faham? Thank you. Faham ya? Okey, mantap. Okey, yang lain macam mana? Ada soalan tak? Untuk technical analysis kita. Okey, sekarang ni maksudnya memang sangat advisable untuk you beli JAE lah. Cuma, okey, terpulang pada you macam mana you punya strategi untuk pembelian JAE. Okey, saya always suggestkan buat secara staging dan juga ikut capital control lah. Kalau katakan medium risk tu, okey, cadangan saya separuh daripada total JAE yang you cadangkan untuk beli. Kalau low risk tu, okey, barulah you buka strategi untuk susun selebihnya bagi you punya capital untuk JAE. Okey, ada soalan untuk technical analysis? Faham tak? Okey, ada soalan lagi? Tak ada? Okey. Sekiranya tak ada soalan, saya rasa sampai sini saja kita punya market outlook pada malam ni. Okey. Saya minta maaf sebab saya punya tone hari ni agak slow disebabkan saya tak berapa sihat. Okey, so saya tak boleh nak orang kata apa? Cakap kuat sikit lah sebab hidung saya tersumbat dah 2-3 minggu lah. Okay, so saya rasa itu saja untuk sesi kita pada malam ni. Okay, kita jumpa lagi untuk the next sharing kita untuk fundamental dan technical, insyaAllah pada hari Khamis nanti bersama Angel Group pula. Okay, kita ada sekali lagi untuk market outlook. Okay, kemudian seterusnya pada minggu hadapan lah, hari dan waktu yang sama. Okey, itu saja untuk market outlook pada hari ini. Okey, kita jumpa lagi untuk the next session. Assalamualaikum dan selamat malam.